Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di bawah tajuk dasar keuangan. Tajuk ini di bawah kesinambungan fungsi bank pusat, iaitu menjalankan dasar keuangan. Kita lihat dahulu apakah yang dikatakan dasar keuangan. Dasar keuangan adalah dasar yang dijalankan oleh bank pusat untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan terhadap bekalan wang dan kadar bunga. Matlamatnya adalah untuk mencapai tingkat guna tenaga penuh serta tingkat output tanpa inflasi. Dasar keuangan ini tertakluk bagaimana keadaan ekonomi yang berlaku dalam sebuah negara. Sekiranya berlaku kemelesetan, kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan mengembang, iaitu bertujuan untuk meningkatkan wang dan kredit dalam pasaran. Sekiranya keadaan ekonomi berlaku dalam keadaan inflasi, kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan menguncup, iaitu untuk mengurangkan wang dan kredit dalam pasaran. Kerajaan yang saya masukkan di sini adalah bank pusat. Kita lihat seterusnya. Alat keuangan dalam dasar keuangan. Dasar keuangan ni iaitu ada dasar keuangan kuantitatif. Jika dasar keuangan kuantitatif, ia mempengaruhi jumlah pinjaman dan jumlah penawaran wang. Yang kedua, dasar keuangan kualitatif mempengaruhi jenis pinjaman dan penawaran wang. Penawaran wang masih lagi tidak berubah. Cuma di sini jika kuantitatif jumlah pinjaman sama ada sedikit atau banyak. Kualitatif jenis pinjaman sama ada jangka panjang, jangka pendek, itu adalah jenis pinjaman. Kita lihat yang seterusnya. Alat-alat dasar keuangan yang digunakan untuk mengawal bekalan wang dan pembentukan kredit adalah, kita lihat yang kuantitatif adalah nisbah rizab tunai dan rizab berkanun, kadar bunga semalaman, kadar diskaun dan operasi pasaran terbuka. Jika kualitatif pula adalah kawalan kredit terpilih, itu di bawahnya adalah kadar syarat margin, kawalan ke atas gadai janji dan kawalan kredit ansuran. Dan yang kedua di sini adalah pujukan moral. Kita lihat seterusnya. Bagaimana alat dasar kuantitatif ini mempengaruhi penawaran wang. Kita lihat yang pertama, nisbah keperluan rizab atau keperluan rizab berkanun. Apa dia? Jumlah minimum rizab berbanding jumlah deposit yang diterima oleh bank perdagangan. Jadi peratusan tertentu rizab bank perdagangan yang mesti disimpan di bank pusat. Kita lihat jika keadaan ekonomi adalah inflasi, bank pusat akan menaikkan nisbah rizab. Bila naikkan nisbah rizab, maka keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit telah berkurangan. Maksudnya di sini bank pusat akan mengurangkan penawaran wang. Apabila dia naikkan nisbah rizab, maka penawaran wang akan berkurang. Deflasi atau sama juga maksudnya dengan kemelesetan. Kemelesetan atau deflasi. Bank pusat akan menurunkan nisbah rizab. Bila bank pusat menurunkan nisbah rizab, maka keupayaan bank perdagangan untuk memberikan kredit kepada pelanggan telah bertambah. Kemudian kita pergi kepada kadar diskaun, iaitu pinjaman yang dibuat oleh bank perdagangan kepada bank pusat dan dikenakan kadar faedah yang dipanggil kadar diskaun. Jika inflasi, bank pusat akan menaikkan kadar diskaun. Jika deflasi atau kemelesetan, menurunkan kadar diskaun. Seterusnya, kadar bunga semalaman. Kadar bunga semalaman adalah yang dirujuk oleh bank pusat untuk menentukan kadar bunga di pasaran wang.
Okey, jika inflasi, Bank Pusat akan menaikkan kadar bunga semalaman. Deflasi atau sama maksud dengan kemelesetan, Bank Pusat menurunkan kadar bunga semalaman. Okey, operasi pasaran terbuka iaitu jual beli surat jaminan kerajaan atau security dan bond sama ada jangka pendek atau jangka panjang di pasaran terbuka dan teratur dilakukan oleh Bank Pusat. Jika inflasi, Bank Pusat akan menjual security. Security maksudnya dia akan tarik mengurangkan penawaran wang. Jual security, ambil balik wang. Kemudian kemelesetan atau deflasi, Bank Pusat akan membeli security. Okey, di sini menambahkan penawaran wang. Okey, seterusnya alat dasar kualitatif pula. Okey, iaitu tadi kita lihat kadar syarat margin. Iaitu mempengaruhi aktiviti spekulasi terutamanya di pasaran saham. Okey, bila berlaku inflasi akan menaikkan kadar syarat margin. Okey, bila berlaku kemelesetan akan menurunkan syarat margin. Okey, kemudian kawalan ke atas gadai janji. Okey, pemberian pinjaman bergantung kepada bayaran pendahuluan dan tempoh masa bayaran balik. Okey, jika berlaku inflasi, maka Bank Pusat akan mengetatkan syarat nilai janji. Okey, jika berlaku kemelesetan atau deflasi, melonggarkan syarat nilai janji. Okey, kita lihat yang seterusnya, kredit ansuran. Iaitu menentukan bayaran pendahuluan dan tempoh masa bayaran balik bagi pembelian secara ansuran. Kalau berlaku inflasi, memendekkan tempoh bayaran balik ansuran. Misalnya sebelum ni 7 tahun, dia akan jadikan 5 atau 3 tahun. Okey, jika berlaku keadaan deflasi atau kemelesetan, maka Bank Pusat akan panjangkan tempoh bayaran ansuran. Bank Perdagangan akan panjangkan tempoh bayaran ansuran pelanggan. Misalnya daripada 5 menjadi 7 atau 9. Okey, kita lihat seterusnya. Pujukan moral. Apa dia pujukan moral? Okey, pertemuan langsung Bank Pusat dengan Bank Perdagangan dan institusi keuangan bertujuan untuk menerangkan langkah kerajaan untuk kepentingan ekonomi. Bank Perdagangan diseru mengambil langkah yang sejajar dengan tindakan kerajaan. Keputusan terletak di tangan Bank Perdagangan. Okey. Misalnya, apabila berlaku keadaan inflasi, Bank Pusat pujuk Bank Perdagangan untuk mengurangkan pinjaman. Tapi jika berlaku deflasi atau kemelesetan, Bank Pusat pujuk Bank Perdagangan tambahkan pinjaman. Okey, secara kesimpulan kita lihat dasar keuangan menguncur apabila kerajaan melaksanakan, Bank Pusat melaksanakan dasar keuangan menguncur, ini akan mengakibatkan pengurangan penawaran wang. Bila penawaran wang berkurang, maka kadar bunga akan meningkat. Okey ya. Apabila kadar bunga meningkat, pelaburan akan berkurang kerana kos untuk meminjam wang telah meningkat. Jadi pelaburan berkurang. Dan akhirnya permintaan agregat berkurang dan inflasi dapat diatasi. Itu secara kesimpulan. Okey. Yang ini boleh rujuk pada muka surat 167 bagaimana apabila pengurangan penawaran wang, apa yang berlaku ya. Yang disebutkan tadi iaitu menjual security kerajaan, menaikkan nisbah rizab. Jadi tengok balik ya secara lebih detail. Okey, yang kedua, dasar keuangan mengembang apabila berlaku keadaan kemelesetan. Di mana di sini Bank Pusat cuba menambahkan penawaran wang. Apabila penawaran wang bertambah, maka kadar bunga akan menurun. Okey. Bila kadar bunga menurun, maka kos untuk meminjam telah menurun.
Okey, bila kos meminjam menurun, maka pelaburan meningkat. Jadi, permintaan agregat akan meningkat. Akhirnya, kemelesetan dapat diatasi. Ini pun boleh rujuk juga dalam buku teks muka surat 169. Ya, boleh lihat bagaimana apabila kadar bunga menurun, apa yang berlaku dalam aktiviti ekonomi. Okey. Cikgu rasa sampai setakat itu sahaja penerangan cikgu. Sekiranya masih lagi belum dapat memahami apa yang cikgu bincangkan tadi, bolehlah rujuk dalam buku teks pada muka surat 164 sehingga 170. Okey, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Okay, bye.